Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang, salam perjuangan kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga sahabat-sahabat dan juga netizen-netizen di luar sana. Okey, lama juga saya tak bersiaran langsung ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Biasalah kita dengan program-program aktiviti di pondok dan juga sebagainya lah. Jadi hari ini saya nak kupas tentang isu yang hangat diperkatakan oleh satu badan NGO liberal yang mana dia sibuk nak mempertahankan konon-konon nak minta pekerjaan seks ni dibenarkan. Maksudnya nak menuntut yang salah satu pelacuran itu sebagai pekerjaan. Sedangkan kalau menurut dalam surah An-Nisa dari ayat juzuk keempat ayat keempat yang mengatakan, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kawinnya itu, maka gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. Dalam surah An-Nisa ayat keempat. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tak baik kalau nak komen netizen kat sini, jangan merepek. Sila belah daripada FB saya live ni sebelum kamu disaman jangan main-main fitnah. Sebab Pondok Hijrah Muslimah yang menjaga orang hisap dadah, mungkin kamu hisap dadah. Okey, tak apa. Netizen tu kita abaikan, itu lantak pi dia. Biasalah netizen tu sentiasa tak puas hati. Sebab negara kita Malaysia menjaga hak perlindungan agama Islam, yang mana dalam perlembagaan mengatakan agama Islam adalah agama persekutuan. Tu termaktub dalam perlembagaan. Jadi tolonglah beli buku-buku perlembagaan, beli buku perlembagaan negara. Tak tolong Okey, jadi saya sambung balik tentang surah An-Nisa tadi. Yang mana kalau difahamkan di dalam Al-Quran sirah Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam surah An-Nisa sendiri, jika kita berkehendak kepada seorang wanita itu wajib membayar mas kahwin dan berangkat nikah. Jadi bila satu organisasi NGO liberal ini dia mahukan pekerjaan pelacuran ini sebagai suatu pekerjaan, adalah amat menjijikkan. Yang mana daripada segi hak wanita, sebagai saya sebagai wanita di negara ini, yang mana saya tidak menyokong sama sekali. Mana mungkin pekerjaan yang paling jijik itu nak diiktirafkan. Mana mungkin? Kenapa dia tergamak? Kemungkinan mungkinlah kot dalam keluarganya ke, dan sebab itu dia nak menghalalkan benda itu. Sedangkan pelacuran ini suatu perkara, suatu benda yang amat menjijikkan. Bukan saja jijik, dan satu lagi menyebabkan penyakit. HIV terjadi adalah di antara sebab perhubungan. Perhubungan yang mengamalkan seks bebas. Jadi bila dah kata pekerja sebagai pelacur ini, satu hari pun mungkin dia akan layan 10 ke 15 orang. Jadi seks sekali bebas boleh menyebabkan penyakit HIV. Itu salah satu wabak yang sampai sekarang tiada ubat dia. Itu salah satu faktor. Dan selepas itu, daripada asap keturunan, saya mengikut pengalaman saya di bawah NGO Gerakan Serikadi Malaysia, sebelum COVID lah ni cerita, nanti ada netizen kata kita turun buat operasi pula kan. Netizen ni memang mulut jahat. Okey. Jadi saya nak beritahu pengalaman saya. Saya bersama dengan sahabat-sahabat, kita pergi terjah ke hotel-hotel, ke motel-motel yang mendapat sendiri aduan daripada hotel tersebut yang ada tempat-tempat pelacuran eksklusif di situ. Okey, selain daripada pelacuran kancah pelacuran, mereka juga terbabit dengan dadah. Betul tu. CVST apa ke nama ni, memang betul. Pelacur ni dia akan amalkan dadah. Okey, bukan saja mengamalkan seks secara bebas, dadah pun mereka akan terambil. Dan selepas itu, bila kita tangkap mereka ini, saya sendiri interview pada pelacur-pelacur ni, saya tanya, inikah pekerjaan yang kamu mahukan? Mereka sendiri kata, saya terpaksa kerana suami berjudi dan suami jual mereka. Mereka terpaksa kerana mereka tak ada choice.
mereka adalah seorang penagih dadah dan terpaksa mengamalkan kehidupan begini sebab nak dadah. Jadi saya nak bagi tahu ya kat semua orang, dekat kawan-kawan di luar sana, tiada mana-mana wanita yang mahukan dirinya dijadikan pelacur. Tidak ada. Setakat ini saya berjumpa dengan orang-orang seperti pelacur, pengisap dadah, yang sosial dan sebagainya. Tidak ada mana-mana wanita yang mahu menjadi pelacur. Jadi bagaimana satu NGO ini mahu membenarkan hak wanita ini diganggu-gugat? Kenapa nak mendiskriminasikan kedudukan wanita? Sedangkan dalam surah An-Nisa dalam Al-Quran mengatakan kedudukan wanita ini di tempat yang sebaik-baiknya dan Rasulullah SAW dah letakkan. Mengapa kamu ni, NGO kamu ini nak letakkan tempat wanita hina? Saya rasa dalam Islam sendiri tidak menyokong, ini kan pula mana-mana agama yang lain. Tak ada mana-mana perempuan yang mahu jadi pelacur. Jadi macam mana nak mengiktirafkan suatu pekerjaan yang paling jijik di dunia ini? Bayangkan satu hari melayan berpuluh-puluh klien. Gelilah, tolonglah, mana maruah sebagai seorang wanita? Dia seorang lelaki, mungkin dia boleh bercakap sebab dia tidak merasa. Cuba bayangkan dia setiap hari melayan pelanggan dia. Mungkin kita tak tahu. Nanti jangan cakap pula saya menuduh. Saya kata kemungkinan. Sebab apa dia beria sungguh sangat? Beria sangat nak minta perempuan jadi pelacur. Kenapa? Apa niat dia? Sedangkan pelacuran ni satu benda, satu perbuatan yang paling jijik sekali. Bertukar-tukar pasangan. Lepas tu mendapat penyakit kelamin. Banyak yang negatif daripada yang positif. Jadi saya harap sahabat-sahabat Muslim yang di sana, orang-orang Islam, Melayu kita bangkitlah. Bukan apa, kita kalau boleh kan, pelacuran ini kita stop kan. Sebab tu dulu sebelum COVID kita hampir setiap bulan kita turun di kawasan-kawasan yang orang kata yang di kawasan Coket, di kawasan-kawasan lorong-lorong gelap ini, lorong Haji Taib dan semua, kita memang nak hapuskan pelacuran ini. Lagi-lagi pelacuran daripada online dan sebagainya. Yang terbaru, biasalah ada aplikasi Sugar Dad. Kita dah hancurkan. Kita dah minta supaya aplikasi itu dipadam dan ditutup. Yalah, sebab pelacuran ini suatu perkara yang menjijikkan sekali. Jadi mengapa ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Kenapa? Saya tertanya-tanya juga. Kenapa ada NGO begini selalu sangat mencabar kesabaran orang-orang Islam di Semenanjung ini? Kenapa mereka cuba menaikkan isu-isu yang akan menyebabkan kami menjadi marah, menjadi gelisah, resah dan sebagainya? Pada hari ini sahabat-sahabat, yalah, kita cerita ya. Kita lepas habis dengan isu polemik COVID ini, yang mana semua meresahkan rakyat di negara ini, yang mana kita tak boleh nak merentas negeri, kita tak boleh berjumpa sahabat-sahabat, dan kita tak boleh buat program amar ma'ruf nahi munkar, dan banyak kekangan yang kita dapatlah disebabkan polemik COVID ini. Tapi kenapa NGO yang liberal ini, yang membawa gerakan-gerakan imuniti dan sebagainya ini, acap kali mencabar kami? Saya mohon kepada majlis-majlis raja, kepada menteri-menteri yang ada, kepada sahabat-sahabat yang hebat pandai di atas, yang mempunyai jawatan, tolonglah. Saya melahirkan merasa keresahan. Saya melahirkan kerisauan terhadap anak bangsa saya sendiri. Kerana saya risau, jikalau pada hari ini kalimah Allah pun dah berani dicabar oleh mana-mana pihak, dicabar oleh pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan Islam. Yang mana kalau kita lihat hari ini pula isu timbul pula pelacuran pula sebagai satu pekerjaan. Jadi saya rasa, kita rasa kedudukan saya sebagai umat Islam, sebagai warga negara Malaysia merasa amat tergugat dengan keadaan ini. Jadi saya mohon kepada orang-orang yang hebat di sana, tolonglah buat kerja, tolonglah. Saya risau sangat dengan keadaan yang terjadi. Sehingga kan saya risau kedudukan anak-anak saya pada hari ini. Saya tidak mahu mereka dieksploitasikan dengan dunia-dunia yang begini. Yang mana Islam boleh dicabar, yang mana Allah boleh dipelekehkan, yang mana
pelacuran pula sebagai pekerjaan. Dan dengan cerita pula murtad pula nak dibenarkan. Jadi saya risau keadaan ini. Jadi tolonglah kongsikan perasaan saya dengan ramai, yang mana Peguam Burza Azam pun telah membuat petition untuk mengumpulkan hampir 100,000 untuk tanda tangan. Semua umat Islam ini dikumpulkan insya-Allah dalam usaha beliau, dan kita amat menyokong dan kita mahu mengumpulkan lebih sebenarnya daripada 100,000 itu, supaya kita akan serahkan kepada yang berkuasa. Jadi sahabat, kepada netizen, abang burung kenal apa bezanya? Saya rasa kamu yang melancurkan kamu punya kaum. Sebab apa? Jijiknya kamu kerana kamu sibuk nak menggunakan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu termaktub hanya untuk eksklusif, hanya untuk orang Islam. Itulah jijiknya kamu. Jadi saya malas nak ngulas, sebab mereka-mereka ini dalam pantauan actually sebenarnya. Kita lihat, tengok, tunggu dan sahaja. Sebab ialah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Islam saya, sahabat Melayu dan semuanya. Apa yang terjadi pada hari ini, saya melihat dia adalah satu momentum yang mana sekarang dia tengah mencabar saya sebagai seorang wanita, yang mana wanita pula nak diperdagangkan seolah-olah kami ni macam suka-suka nak jadi pelacur. Sedangkan pelacur itu adalah perkataan yang paling jijik. Pelacur itu adalah suatu perkara yang amat hina dan keji sekali. Ya, saya tidak menghina pada mereka yang memang sudah menjadi pelacur. Sebab mereka pun tak mahu diri mereka dipanggil pelacur. Ya, dalam Pondok Hijrah Muslimah, saya nak cerita, saya dah menangkap hampir, rasanya dah beratus. Kita berjaya menyelamatkan pelacur-pelacur ini, dan mereka alhamdulillah kembali kepada fitrah. Itu kerja kami. Dan sebenarnya bukan saja orang Islam kita selamatkan, hampir juga orang yang bukan Islam pun saya selamatkan juga. Kerana mereka pun tak ingin pun mereka jadi pelacur. Tetapi disebabkan suami mereka seorang penyanyi dadah, seorang yang berhutang alung, jadi mereka terpaksa menjadi pelacur. Sedangkan mereka tidak mahu diperdagangkan. Jadi kalau bagi istilah saya, kenapa hak wanita nak dijadikan pelacur? Kenapa pula NGO tersebut tak jadikan pula lelaki sebagai pelacur? Come on lah. Make it adil, fair. Kamu ingat perempuan ni tak ada maruah. Suka-suka kamu nak pelacurkan. Kita lihat saya ambil jauh sedikit. Kita lihat di negara-negara lain yang sendiri ada penduduk-penduduk pelacur. Bagaimana dia dipulaukan oleh masyarakat. Jadi, come on lah. Malaysia ini adalah negara Islam. Sudah termaktub dalam perlembagaan. Jadi mengapa kamu nak mencabar? Pelacur itu satu pekerjaan. Kamu bayangkan bagaimana jijiknya pelacur. Lepas tu banyak lagi kerja yang halal lah. Sekarang kalau saya lihat, saya di bawah kata rangkaian, di bawah ibu-ibu tunggal kita boleh berniaga nasi lemak. Kita boleh buat saya suka abuyat. Lepas tu kita boleh berniaga laksa Sarawak. Saya banyak kawan-kawan saya di Sabah dan Sarawak. Jadi banyak ruang pekerjaan yang boleh dilakukan selain melacurkan diri. Jadi bagi saya tak relevan, langsung tidak masuk akal, langsung tak logik, langsung tak elok sebagai menjadikan pekerjaan pelacur itu sebagai suatu pekerjaan. Ya, betul. Jadi saya harap sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ayolah kita buat something untuk selamatkan masa depan akidah anak bangsa kita. Kalau hari ni seorang persorang NGO-NGO liberal ni dah berani, mana NGO-NGO Islam, mana NGO Melayu? Kita nak tunggu ke? Benda tu dah rosak, dah menanah, dah binasa, baru kita sibuk nak bangun. Negara aku dah hancur disebabkan liberal. Takkan nak macam tu. Jadi, yalah saya, NGO-NGO saya, kita NGO sebagai NGO ni, actually kita dah bergerak lama untuk menyelamatkan ummah. Dan salah satu isunya, apabila wanita nak dituntut sebagai pelacur, itu adalah satu perkara yang amat merisaukan, amat menakutkan bagi kedudukan wanita dan juga hak bersuara wanita. Jadi saya sebagai wanita, saya sebagai warga negara di Malaysia ini,
saya menentang sekeras-kerasnya terhadap kehendak NGO tersebut yang mana yang mahukan pelacuran itu sebagai suatu pekerjaan. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini saya nak ingat balik. Setiap video saya ada mohon maaf. Saya minta maaf seandainya perkataan saya, kelancaran bicara saya. Jadi saya minta harap maaf seandainya ada yang terasa, ada yang aku terasa dengan kata Wan Ashima Kamarudin ini. Saya minta maaf kerana saya ini hanya berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan saya lakukan amar ma'ruf nahi munkar kerana saya mahu menyelamatkan anak-anak bangsa saya sendiri. Sesungguhnya saya wallahi wabillahi watallahi saya adalah ahli berbai'ah yang menjunjung Al-Quran 6666 ayat. Jadi saya harap sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kan, janganlah kita biarkan gejala-gejala sosial, liberal, immunity, gerakan Freemason dan sebagainya berleluasa di negara ini. Jadi tolonglah pada sahabat-sahabat yang hebat di luar sana, tolonglah dengarlah apa yang saya luahkan hari ini dan saya melahirkan rasa kerisauan saya. Saya melahirkan rasa ketakutan saya terhadap isu-isu yang pada hari ini acap kali mencabar kedudukan perlembagaan negara, yang mencabar kedudukan raja kita. Jadi saya nak jawablah soalan-soalan Kamal Hussein. Okey. Tak apalah. Kita nak buat macam mana, kan? Apa yang boleh kita buat? Kita adalah seorang pengundi yang hebat, pengundi yang bijak. Jadi pada hari tersebut kita pilihlah mana yang terbaik, insya-Allah. Insya-Allah. Sebab apa? Kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu yang lebih, tapi mungkin Allah tak bagi lagi dan mungkin Allah tak gerakkan mereka lagi. Wallahu alam. Tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui apa yang terjadi di dunia ini, insya-Allah. Jadi soalan daripada Mak Langgak, macam Kedah ni. Okey, tak apa selagi Allah anugerahkan kudratnya, selagi kita mampu kita menegakkan, insya-Allah, betul. Kita menegakkan. Kalau kita rakyat mampu menegakkan. Kalau mengharap menteri, kita rakyat tak mengharap. Ya. Jadi macam mana kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab apa? Bila kita mengharap kepada manusia ni, pasti akan kecewa. Saya pernahlah dulu pengalaman hidup saya mengharaplah orang-orang yang saya rasa dia orang yang bagus untuk membawa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dia dah berada di suatu tempat yang hebat, selesa, tapi yalah, kita nak buat macam mana, kan? Kita cuma hanya boleh menduga, kita hanya cuma boleh berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila kita berharap kepada manusia ini, pasti kita akan kecewa. Percayalah kata saya. Sebab manusia ni, dia kadang-kadang macam lalang. Dia mudah berubah, berbolak-balik. Dia mudah menjadi seperti lalang. Semalam, saya ada pergi satu mesyuarat. Alhamdulillah. Bila ada salah satu idola saya bercerita, dia bercakap dan memberi sajak kisah lalang, antara lalang, hutan, pokok. Dan dia bercerita tentang menjadi padi. Jadi kalau boleh, kita jadilah seperti padi yang memberi rezeki. Yang orang kata padi ni yang boleh, orang kata, memanfaatkan semua pihak. Semakin berat padi itu, semakin dia menunduk. Sebab itu, kata-kata idola saya tadi dan semalam memang meruntun jiwa saya. Yang mana saya lagi nampak perjuangan itu yang lebih hakiki, yang mana dunia ini akan pergi, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Apa yang tinggal adalah 3 perkara, iaitu kebajikan, ilmu yang dimanfaatkan dan juga doa anak-anak yang soleh. Kita tak ada bawa harta yang banyak, kita tak ada bawa harta pangkat yang menjulang-julang, kita tak adakan bawa kedudukan ataupun apa sekalipun benda-benda yang lara di dunia ini. Jadi apa yang saya lihat melalui sajak beliau, dia menceritakan kisah perjalanan sebagai seorang manusia yang mana bermula jadilah seperti pokok, dan selepas itu seandainya tidak mampu menjadi pokok yang besar, jadilah pokok yang kecil untuk orang-orang yang kecil. Dan nasihat beliau juga mengatakan jangan jadi seperti yang lalang. Seperti lalang boleh ke kanan, boleh ke kiri, boleh ke depan dan ke belakang, tetapi jadilah seperti padi.
apa yang dia cakap itu meruntun hati saya sebagai seorang ibu. Jadi bila isu salah satu NGO liberal ini semakin hari semakin berani mengatakan pelacuran itu sebagai satu pekerjaan, dia cukup mencabar saya sebagai seorang wanita. Saya tidak akan membenarkan sesekali yang mana pekerjaan seks ini, pelacuran ini sebagai satu pekerjaan, kerana ini telah mencabar kedudukan saya sebagai wanita. Saya tidak mahu anak-anak bangsa saya menjadi pelacur seperti yang dimaukan. Pelacur itu satu pekerjaan yang paling hina sekali. Sedangkan hak wanita, siapa yang berkeinginan wanita itu ada mas kahwin. Itu nilai kami, itu maruah kami sebagai wanita. Bukan sebagai seorang pelacur yang dilandangi setiap hari. Jangan hina kedudukan wanita ya. Jangan hina kedudukan wanita. Jangan lupa, tak ada wanita, tak lahir kamu sebagai seorang lelaki. Jadi, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jangan cabar dengan kuasa wanita. Tangan yang menghayun buayan pasti akan menggegarkan dunia. Itu janji saya. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, salam perjuangan. Saya minta maaf siapa yang terasa. Tapi tolong share video saya ramai dan nyatakan perasaan tidak menyokong seks, pekerjaan seks itu sebagai pelacuran. Tolong. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. InsyaAllah. Ya, Budi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi, pakat-pakat kita share video ini. Kita menolak suara NGO liberal itu yang mahukan pelacuran itu sebagai suatu pekerjaan. Kerana kami wanita begitu berharga. Kami wanita hanya untuk orang yang layak dan dilindungi, dikasihi dan dicintai. Bukan untuk dikasari, diperdagangkan, dieksploitasikan sebagai pelacur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.